كتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana kita masih diberikan peluang sehingga ke saat dan detik ini untuk berada di masjid ini, dan Allah Ta'ala masih
memberi peluang kepada kita untuk menunaikan kefarduan sembahyang 5 waktu, dan Allah Ta'ala memilih kita juga untuk berada di antara taman-taman syurga, iaitulah majlis zikr ataupun majlis ilmu. Kita sambung pengajian kitab kita An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama wal wasaya imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan karangan Syekhul Islam Hujjatul Imam Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, kategori ketiga iaitulah orang-orang yang terpedaya dan orang yang bodoh. Jadi kita sambung nasihat Al-Imam Al-Haddad pada membicarakan tentang kategori cita-cita. Jadi kategori cita-cita manusia ni terbahagi kepada 3. Yang pertama, orang yang mendahulukan akhirat, mengutamakan kematian di dalam hatinya. Maknanya hidup dia ni, dia tak cari benda lain kecuali dia nak kepada kesenangan, kebaikan, dan apa yang menjadi kerinduan di hati dia. Itulah saat ketika dia bertemu dengan Allah, dengan kematian. Itu kategori cita-cita yang pertama. Itulah apa yang dimiliki oleh sekalian para anbiya dan juga para siddiqin. Manakala yang kedua, iaitulah orang yang bersifat pertengahan dari kalangan orang yang baik dan juga orang yang taat. Jadi di hati dia ni sifat cinta kepada akhirat, gemar kepada bertemu dengan Allah itu lebih berat berbanding dengan segala angan-angan ataupun cita-cita tentang kehidupan di dunia. Manakala kita masuk kategori yang ketiga, yakni kategori cita-cita manusia yang ketiga itu, iaitulah orang-orang yang terpedaya. Terpedaya ni dalam bahasa Arab dipanggil maghrurin. Jamak dia maghrur. Orang yang ditipu daya, orang yang terpesona panggil. Dan dunia ini juga adalah suatu tipu daya. Mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu daya kita, bukan kesenangan yang abadi, bukan kesenangan yang sejati, bukan kesenangan yang hakiki, tetapi kesenangan yang bersifat sementara, kesenangan yang berupa fata morgana. Jadi kadang-kadang orang kata, oh sedap lemon cakap sikit-sikit dunia ni fata morgana. Dah lemon tak miliki benda tu. Aku terang orang orang suap, orang bagi pada kita tu. Nak tahu, nak tengok setara mana, terpesona atau tidak terpesona. Ya, secara fitrah memang kehidupan ini adalah suatu perkara yang diidamkan oleh setiap manusia. Tapi bukan bermakna kita lekat dengan keseronokan tersebut. Maka tidak menjadi suatu kesalahan pun untuk kita memiliki, merasai segala bahagia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ni. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Carilah sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan kepadamu, yang boleh menambahkan keridaan Allah kepadamu untuk kehidupan
negeri akhirat. Maknanya Allah beritahu kepada kita untuk buat segala ketaatan, kewajipan, amal soleh, ibadat, sedekah dan sebagainya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi dalam berusaha kamu nak cari kehidupan akhirat, jangan kamu lupa nasib bahagian di dunia ini. Jadi Allah beritahu kepada kita untuk cari redha dia. Allah beritahu kepada kita untuk cari apakah bekalan yang kita nak bawa setelah mana kita mati di negeri akhirat. Bukan bermakna Allah memberitahukan kepada kita supaya tinggal terus apa yang kita miliki di dunia. Tak. Bahkan segala apa yang kita miliki inilah menjadi asbab, musabbab, sebagai jalan, sebagai wasilah, sebagai kita panggil habuan, ataupun kita panggil sebagai menambahkan pahala kita untuk kehidupan selepas daripada kita mati. Jadi yang salah itu bukan dunia yang kita miliki, tetapi yang salah itu apabila kita memiliki dunia lalu kita melupakan akhirat, kita melupakan Allah, kita membelakangkan segala suruhan Allah. Sebaliknya, kalau kita jadikan dunia itu untuk menambahkan kebaikan, harta yang kita ada kita guna untuk fisabilillah. Harta yang kita ada kita bersedekah, buat kebaikan, buat kebajikan. Maka walaupun kita kata harta itu berupa nikmat duniawi, hakikat sebenarnya ia juga bahagia daripada kebajikan di negeri akhirat kita. Baik. Jadi dunia ini dikatakan sebagai maghrur, la'ibun illa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini melainkan keseronokan yang menipu daya. Kerana apa? Kerana betapa ramai manusia yang terbelenggu jiwa dia, terbelenggu hati dia, terpedaya. Seronok layan kenikmatan dunia sehingga terpedaya dia, sehingga tak seh bertemu dengan Allah, tak mahu mati. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba manusia itu dalam mengejar cita-cita dia, dalam mengejar kekayaan dia, dalam mengejar pangkat dan juga kedudukan dia, dalam mengejar kekuasaan dia. Sampai bila manusia ni berlomba-lomba, berbangga-bangga dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia kuasai, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah bila mana mereka itu bertemu dengan kematian. Bila tanah itu masuk dalam mulut, maka ketika itu tak ada dah keinginan, cita-cita nak memiliki segala kemewahan dan juga kedudukan di dunia. Baik. Jadi apa kategori yang ketiga ni? Orang yang terpedaya, yakni terpedaya dengan kehidupan duniawi dan cita-cita dia hanya nak memiliki keseronokan dunia semata-mata. Mereka menyimpan harapan panjang untuk hidup. Maknanya apa? Tak mahu mati. Ini hak penyakit al-wahnu. Nabi SAW bagi tahu kepada kita, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kasih, sayang, cinta, rindu, harta hak dimiliki itu tak pernah cukup, tak pernah genap. Nak lagi. Jadi bila akan memuaskan nafsu dia tu, bila mana dia bertemu dengan kematian, bila saat ajal dia dah hampir bertemu dengan Allah, kerongkongnya dia, ajal sudah berada di kerongkongnya, maka ketika tu dia dah butuh harapan untuk hidup. Maka mereka menyimpan harapan panjang untuk hidup sehingga terlupa akan urusan akhiratnya.
Jadi dia lupa perjanjian dia dengan Tuhan. Dia lupa sebenarnya ke mana tempat yang dia akan pergi, yang dia akan tuju. Dan alfa untuk mengingati maut. Mana alfa ni terlupa dia, terlalai dia untuk mengingati kematian. Jadi di antara cara untuk kita nak mengingati kematian ni, iaitulah dengan kita memperbanyakkan menziarahi kubur. Inilah perkara yang disebutkan oleh Rasulullah, bahkan yang digariskan oleh para ulama. Benda yang boleh menolong kita ni mengingati tentang kematian. Menziarahi kubur, menziarahi orang mati, menziarahi orang yang sakit. Seperti mana dalam satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Nabi, zurul qubur fa innama tuzakkarul mauta. Pergi ziarah kubur, ziarahilah kamu ke perkuburan, fa innaha tuzakkarul mauta. Sesungguhnya dengan perbuatan menziarahi kubur, maka dia akan mengingatkan kepada kita ni tentang kematian. Banyak faedah kan? Bila kita menziarahi kubur ni. Kemudian dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha nuzahadu fid dunya wa tuzakkarul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur. Fazuruha, maka sekarang apa kata Nabi, diziarahlah, ziarahilah. Kerana apa? Kerana dengan menziarahi kubur itu akan menyebabkan kamu berzuhud. Zuhud ni mana? Merasa cukup di hati tentang kenikmatan dunia. Itu makna zuhud. Bukan makna tidak memiliki harta tu zuhud. Dah, kan? Ada kawan ni muka miskin dah, memanglah dia tidak berharta. Bukan alamah kata dia tu zuhud dah. Pakai baju hok selekeh, baju hok usang, zuhud gitu kau. Nah, sebab zuhud ni dia panggil apa? Ahwalul qulub, kelakuan hati. Hati kita tu tak ingin kepada dunia, rasa pada dengan apa hok ada. Zuhud qanaah ni dia benda hok seiring, hok dekat, berpada dengan dunia dia panggil zuhud. Nah, ataupun hati ni lokoh dengan dunia. Tengok kereta mewah tak berasa apa-apa. Nah, tengok duit, tengok rumah. Dalil kata kita ni ada zuhud kedak, terang orang mari sejuta depan mata. Berasa mana? Beliau putih mata tu. Delai lidah, berasa nak miliki. Nah, kalau berasa mana kata? Tak apa lagi. Maqam zahidin hak sebenar. Tapi hak zuhud ni marilah mah kita kata batu permata tu, batu jalan tu, depan dia tengok zuhud. Tu mana zuhud? Nah, bukan kata pada pakaian. Pakaian tu ia juga kita kata alamat kan. Tapi semata-mata sebab pakai pakaian kita panggil dia zuhud, ataupun kita anggap kita tu dah berzuhud, belum tentu lagi. Sebab berapa ramai orang hok pakai pakaian hok kusam, pakaian hok copat camping, pakaian yang lusuh, pakaian hok keduk. Nah, hanya semata-mata pakaian kezuhudan, tetapi tidak pada hatinya. Hati dia tu masih duduk lak, masih duduk gila, masih duduk mencari-cari kemawahan, mencari-cari akan harta dunia. Jadi tidak dipanggil orang tu orang zuhud juga. Sebab tu zuhud yang paling hebat ni adalah zuhud pada orang-orang yang kaya, orang yang memiliki harta. Jangan kita kata orang yang pakai kereta mewah, orang yang ada rumah besar, dia tu ahli dunia tu, tak ingat ke akhirat, tak ada sifat zuhud di hati dah, kan? Sebab zuhud ni bukan pada orang panggil material, pandangan zahir dah, tapi pada kelakuan hati. Hati kita tu ingin kedok dengan dunia. Apa tu kawan ni pakai selekeh kita tu,
Dan orang mana muka dia tak ada harta. Tapi dalam hati dia ada cita-cita nak jadi kaya juga. Jadi hebat zuhud ni bila dimiliki oleh orang-orang yang memiliki harta, orang yang punya kekayaan, orang yang punya kedudukan. Jadi ketika tu harta hak dia miliki tu pun tak berasa apa-apa di hati dia. Tu hebat. Baik. Jadi kata Rasulullah, gilah ziarah kubur. Supaya apa? Supaya dengan sebab ziarah tu kita ni menjadi orang yang berpada dengan dunia. Orang yang lekoh di hati kita, wasatamu dengan keduniaan. Kemudian waktu zakarul akhirah. Dan sebab ziarah kubur tu menyebabkan kita ni mengingati akan negeri akhirat. Baru-baru ni viral satu video orang ziarah makam Tok Nali di Kelantan. Ada berzikir hadrah depan. Jadi perkara tersebut tu pada asasnya ialah kita kata berzikir tak halak mana-mana, berzikirlah. Mengingati Allah. Dalam masjid boleh berzikir, luar masjid boleh berzikir, dalam kereta boleh berzikir, di kubur pun boleh berzikir. Kemudian ziarah kubur pun tak salah kita kata. Cuma perbuatan begitu tu boleh mendatangkan fitnah, boleh orang panggil menjadi menjadi omongan, menjadi fitnah kepada orang yang melihat. Orang nampak apa kerjaan duk joget depan kubur ni. Jadi kalau nak buat tidak sesuai dengan tempat kita, dengan uruf kita tidak sesuai. Sekalipun tak ada perkara yang kita kata yang melanggari secara asasnya syariat. Jadi Nabi suruh kita ziarah kubur, ziarah. Apa perkara yang perlu kita buat bila kita ziarah kubur? Pertama, kita ingat tentang kehidupan kita, ambil pengajaran. Lepas ni kita pun akan menjadi sebahagian daripada mereka penghuni kubur. Cuma di sana ulama-ulama dia ada membahagikan, seperti mana kata Syekh Zaki Ibrahim. Syekh Zaki Ibrahim ni salah seorang daripada ulama Al-Azhar Al-Syarif. Dia kata apabila kita menziarahi kebanyakan manusia, orang yang mati di kubur, maka kita memberi sesuatu kepada mereka. Apa makna memberi sesuatu? Sama ada kita memohon kepada Allah agar diampunkan dosa-dosa mereka. Yang kedua, kita meniakkan bacaan Fatihah supaya diberikan bahagian pahalanya kepada mereka, ataupun kita membaca Yasin, kita sedekahkan tahlil dan sebagainya. Akan tetapi sekiranya kamu menziarahi maqam awliya ataupun maqam anbiya, para nabi, bukan kamu memberi sesuatu kepada mereka, tetapi kamu mengambil sesuatu daripada mereka. Apa makna mengambil sesuatu daripada mereka? Ya, orang mati dia tak boleh nak buat apa-apa kepada kita. Bahkan yang berkuasa hanyalah Allah Ta'ala, kita kata. Antara benda yang paling besar yang kita boleh mengambil sesuatu daripada para awliya, para ahlillah, para anbiya ini, iaitulah pengajaran daripada kehidupan dia, kesungguhan dia, kesalehan dia. Dan maqam ahlillah, maqam para anbiya, mereka itu tidak terhenti setelah mana mereka wafat, mereka mati. Tak. Bila mereka bertemu dengan Allah, maka kedudukan mereka itu lebih baik, kehidupannya lebih berlipat ganda. Kalau di dunia ini dia menjadi orang yang dekat dengan Allah dan diberikan suatu makam yang tinggi di sisi Allah ketika dia hidup di dunia, maka setelah mana dia bertemu dengan Allah, maka dia mendapat kenikmatan, kehidupan, pahala hak lebih tinggi, hak lebih baik daripada kehidupan yang dia pernah miliki di dunia. Begitu juga orang yang deraka kepada Allah. Kalau orang yang deraka kepada Allah, dia jauh dengan Allah di dunia, dia dicela, dia dikutuk oleh Allah di dunia. Tatkala bila dia bertemu dengan Allah, dia meninggal, maka dia dalam kubur itu seolah-olahnya
Seperti mana kata Nabi, kubur ni di antara min riyadil jannah, tamat-tamat syurga, ataupun hufratun min hufran niran, lubang di antara lubang-lubang neraka. Jadi orang yang neraka ke Tuhan, bila dia duduk dalam kubur, dia duduk apa dah. Lagu mana gambaran neraka dia akan bertemu selepas daripada alam barzakh ni, seksa dia dan sebagainya. Kan? Jadi oleh sebab itu bila kita menziarahi maqam ahlillah, maqam para awliya, maqam Nabi SAW, kita pergi ziarah Madinah, kita ziarah Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu hadis Nabi kata, barang siapa yang menziarahi ketika mana saat aku wafat, samalah seperti mana dia menziarahi ketika mana aku masih hidup. Sama, mana? Itu kita nak bagi tahu perbezaan di antara kita ziarah maqam awliya, maqam orang soleh, kan? Dengan orang awam, orang yang kebanyakan daripada kita di kalangan kaum muslimin dan muslimat. Jangan kita kata pula, oh ni kerja apa ni, apa sesek kuburium, sesek penyembah kubur. Kan? Ada orang kita hok cakap terover dia, kan? Dia nak marah hok jenis amalan-amalan khurafat. Ya, kita tak nafi. Ada setengah-setengah daripada orang-orang yang jahil, orang-orang yang zindik, dia pergi minta nombor ekor di kubur-kubur keramat. Ya, betul. Kan? Hak tu jelas salah, syirik. Minta suatu benda yang maksiat, minta suatu benda yang menyalahi daripada agama, menyalahi daripada perintah syarak. Hak tu jelas salah. Kan? Tapi jangan kita pergi hukum semua orang yang pergi ziarah kubur tu buat kesyirikan belaka. Orang tawassul dengan ahli kubur, jatuh kepada lembah kekufuran, tak beriman kepada Tuhan. Tu orang panggil telanjur, tu terlampau. Kan? Sebab apa macam kita sebut tadi lah, kedudukan para awliya ketika mana dia hidup, dia mulia di sisi Allah, maka tidak terhenti kemuliaan dia tu, maqam dia setelah mana dia wafat. Bahkan dia lebih lagi dapat kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu mati. Mati ni lagu mana? Maknanya mati seperti mana katak mati, lembu mati, kubah mati, kera mati, tengah jalan mati begitu kah? Dah, bal ahya'un 'inda rabbihim. Bahkan mereka itu para syuhada, para awliya, para anbiya hidup di sisi Tuhan mereka. Walakin la tash'urun. Akan tetapi kamu tak rasa, kamu tak mengerti. Lagu mana kehidupan itu, hak tu terserah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Baik. Kemudian dalam satu syair, Yahya bin Hubairah berkata, wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u al-waqtu anfas ma 'unita bihifdhi. Waktu adalah perkara yang paling berharga untuk dijaga dan dipelihara, tetapi aku melihat ialah paling mudah untuk hilang daripada kamu. Kemudian apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Man dakhala al-qabra bila radin fa ka'annama rakiba al-bahr bila safinatin. Sesiapa yang masuk kubur, yakni kerana kematian tanpa bekalan, apakah bekalan? Iaitu amalan dan takwa, maka ia seperti seorang yang berlayar di lautan tanpa perahu. Lagu mana kehidupan orang yang berlayar di lautan sedangkan dia tidak ada perahu, dia tidak ada sesuatu safinah, kita panggil safinah, perahu, kapal, bot, untuk dia berlayar, takkan nak berenang. Jadi begitulah perumpamaan bagi mereka yang bertemu dengan Allah, yang mati tanpa amalan dan takwa. Jadi dia akan karam di lautan. Kalau nisbah orang yang berlayar di lautan, dia akan karam, dia akan lemah, dia akan mati kelemasan. Begitu juga orang yang mati bertemu dengan Allah tanpa amal dan takwa, maka
maka dia akan mendapat kesesaan, dia akan menderita di dalam kehidupannya di alam barzakh. Baik. Jadi dengan menziarahi kubur itu akan menyebabkan kita mengingati tentang kematian. Kemudian kata Imamul Haddad, seluruh anggota dan hati mereka, yakni orang yang berada pada kategori yang ketiga ni, terpikat kepada dunia dan sibuk mengumpul harta dunia. Jadi tumpuan di hati dia cita-cita lah kita kata. Kemudian kudrah tangan dia oleh pak gerak ni kerjaannya nak kumpul harta dunia. Mereka bermegah-megah dengan keindahan dan perhiasan dunia serta mengutamakan kesenangannya, padahal Allah Ta'ala telah menegah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam supaya jangan menumpukan perhatian kepada kesenangan dunia. Seperti mana firman Allah Ta'ala di dalam surah Taha, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. Surah Taha ayat 131. Janganlah engkau menumpukan perhatianmu kepada kesenangan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka sebagai keindahan hidup di dunia, kerana kami mahu menguji mereka di dalamnya, dan rezeki yakni pemberian Tuhanmu adalah lebih baik dan kekal. Jadi ayat ni orang panggil memberi pengajaran yang sangat besar, ataupun pengajaran yang sangat bermakna kepada kita. Kita ni kadang-kadang kita seronok melihat keindahan, kemewahan yang dimiliki oleh manusia, oleh orang. Kagum hati kita. Takjub jiwa kita tengok Allah kaya. Setelah mana kita kagum, kita takjub, lalu kita menginginkan seperti kehidupan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala kata, jangan engkau menumpukan perhatianmu kepada kesenangan yang telah kami berikan. وَلَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala beri kepada sebahagian daripada manusia, yang kita tengok, kita takjub, yang kita tengok, kita berasa hebat, indah di hati kita tu, adalah suatu ujian kepada mereka. Kami nak menguji mereka di dalamnya, di dalam kesenangan, di dalam kemewahan, di dalam keindahan. Dan sesungguhnya rezeki daripada Tuhanmu itu warizqu rabbika khairun wa abqa. Rezeki daripada Tuhan kamu itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Jadi jangan kita ni terpedaya lah. Jangan kita berasa seronok dengan apa orang lain miliki. Sebab sebenarnya itu adalah ujian untuk mereka. Sebab tu dalam ayat yang lain, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahawasanya yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan, yakni hiburan yang melalaikan.
serta perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan dan bangsa keturunan, serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan anak pinak. Semuanya itu terhad waktunya. Samalah, ini perbandingan yang Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita lah. Orang berlumba-lumba, orang menunjuk, orang biasalah macam kehidupan yang biasa kita lalui. Perumpamaan ini seperti apa? Kama sali ghaisin, seperti mana hujan yang turun lalu menumbuhkan tanaman yang menghijau subur. Bila hujan turun, tanaman-tanaman, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan jadi subur, jadi hijau. Menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Jadi kita hak tukar ladang, kita pemilik ladang, pemilik kebun ni seronok. Nampak bahagia, takjub, suka, tertarik hati kepada kehijauan, kesuburan tanaman tadi. Kemudian apa kata Allah? Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman. Lalu tanaman yang hijau tadi bergerak segar pada suatu masa tertentu, selepas itu kau melihatnya berupa kuning. Bila mari kemarau, mari ribut, jadi tanaman-tanaman tadi itu habis licin, habis jadi kering kotak. Akhirnya dia menjadi hancur dan bersepai. Dan hendaklah, kata Allah, dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat yang Allah Ta'ala sediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula di akhirat itu wa maghfiratun minallahi wa ridwan, keampunan Allah yang Allah Ta'ala berikan, keredaan Allah yang Allah Ta'ala sediakan bagi mereka yang mengutamakan negeri akhirat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingatlah, sedarlah bahawasanya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi mereka yang terpedaya, mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia ini. Sebab tu setengah daripada perkataan ulama dia kata apa? Ad-dunya aqallu minal qalili. Dunia itu sebenarnya tidak adalah benda yang sedikit daripada segala yang sedikit. Wa ashiquha adallu minaz zalili. Dan orang yang asyik, orang yang mabuk, orang yang terpedaya, orang yang seronok, orang yang ikat hati dia dengan kehidupan dunia ni, azallu minaz zalili. Tak adalah yang paling hina daripada segalian kehinaan. Jadi itulah sedikit sebanyak yang kita boleh mengambil pengajaran dan manfaat daripada apa yang disampaikan oleh pengarang kitab kita. Kemudian kata pengarang kitab kita, sebab itulah engkau dapati mereka tidak dapat mengingati akhirat dan tidak pernah memikirkan tentang soal akhirat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu